الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sedang hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kita kesempatan dan kelapangan untuk kita sama-sama berada di surau ini pada malam ini. Alhamdulillah dapat solat maghrib berjamaah. Walaupun petang tadi kelihatan hujan agak lebat, namun malam ni cuaca bagus, sedikit berangin. Dan belum terlambat untuk saya ucapkan tahniah dan syabas bagi anak-anak kita yang telah pun mengambil keputusan SPM beberapa minggu yang lalu. Tak kira lah sama ada dapat 10A ke, 10C ke, 10E ke, asalkan mereka sudah berusaha bersungguh-sungguh dan itulah hasil yang mereka dapat, maka saya ucapkan tahniah dan syabas. Dan kita bisiklah pada anak-anak kita bahawa kegagalan dalam SPM bukan makna kehidupan kita telah berakhir. Sebenarnya kehidupan kita baru nak bermula. Dan jadikan inspirasi kejayaan orang-orang di luar sana yang mana ramai yang gagal dalam akademik tapi mereka berjaya dalam bidang masing-masing. Ya, kita masih banyak memerlukan tenaga-tenaga mahir dalam bentuk kemahiran, teknikal. Ya, tak semuanya kita nak berharap pada akademik. Ya, manusia itu semua berbeza-beza dia punya kelebihan dan kekurangan. Apa pun sampai masanya bila kita berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah akan ada jalan dan ruang untuk semua anak-anak kita. Dan dalam kita melihat keputusan SPM yang baru berlalu ni, pasti akan ada satu kisah yang tuan-tuan juga dah maklum, kisah yang pada saya mungkin agak menyayat hati walaupun menjadi iktibar bagi anak-anak muda yang lain. Ya. Ketika mana diumumkan seorang anak daripada Kelantan, Raja Cemerlang, Muhammad Syahril Saidi memperoleh straight 11A. Dan kisah ini telah pun diviralkan, di mana dia ketika mana hendak pergi ke sekolah, setiap hari dia akan uruskan ibunya yang sedang sakit. Dia anak yatim. Ya, anak yatim hampir 10 tahun. Dan kemudian dia menguruskan ibunya yang sakit kanser tahap 4. Ya. Namun itulah yang dikatakan, bila berbakti pada orang tua,
InsyaAllah akan ada ganjarannya. Dan dia dibalas dengan keputusan cemerlang 11A. Dan pada hari nak mengambil keputusan, dia tak dapat nak mengambil kerana ibunya semuanya dah teruk. Ibunya dah tenat. Ya, dah tenat. Cikgunya dan beberapa kaki tangan datang ke rumah bawa resultnya 11A. Berdiri di hadapan ibunya yang dah tak boleh apa-apa pun, dia dah terbaring saja. Mungkin itulah, ya. Satu hari dapat bergembira, anaknya berjaya dan esoknya ibunya meninggal. Dan yang menjadi mungkin inspirasi kepada kita, bila mana anak ini sendiri yang esoknya mengimamkan ibunya yang meninggal. Ketika mana kita sekarang ni menghadapi krisis anak-anak muda yang jauh daripada ilmu, jauh daripada apa perkara-perkara begini. Yang kita tahu anak-anak muda kita, apa tahunya? Lepak, merempit, medang-medang, press-press motor, buka enjin sana, pasang sini, tukar tayar kecil daripada tayar besar jadi tayar sotong. Itu kerja dia orang lah, kerja anak-anak muda kita. Yang kita sekarang, anak kita mungkin ada di rumah sedang melihat televisyen, mungkin ada di luar sedang jumpa kawan-kawan, dan mungkin ada yang sedang di jalan raya, belum balik lagi, dan mungkin belum lagi sembahyang maghrib. Di mana-mana merata anak-anak tuan-tuan, anak-anak saya juga. Saya juga ada anak-anak yang semakin dewasa, anak bujang, anak dara pun ada. Tapi anak ini tuan-tuan, ya, 18 tahun, dia menjadi anak yang menjadi contoh buat baik pada ibunya, menjadi contoh sebagai pelajar cemerlang 11A, menjadi contoh juga kepada masyarakat bila mana dia sendiri menjadi imam kepada ibunya yang meninggal solat jenazah. Ya. Mungkin ini menjadi inspirasi kepada kita untuk kita sama-sama anak kita boleh seperti dia ni. Ya. Siapa nama dia? Muhammad Syahril Saidi. Ya. Itulah ya, harapan ibu bapa mahukan anak yang begini. Walaupun kadang-kadang tak dapat anak yang pandai, kurang-kurang jadilah anak yang baik, yang berbakti pada ibu bapa, yang tahu jaga ketika mana kita dah tua nanti, yang boleh urusan kita ketika mana kita sakit, dan yang mentalkinkan, mensolatkan dan mendoakan kita ketika mana kita dah tak ada. Itulah harapan yang kita mahukan, insya-Allah. Baik, itu sekadar pembuka bicara pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengambil semangat apa yang berlaku ini. Baik, kita sambung kuliah kita pada malam ini. Kita masih lagi membicarakan berkaitan fasal yang ke-8 mengenai rukun iman. Dan kita telah membicarakan sehingga rukun iman yang ke-5 pada muka surat 86. Ya, itu dah habis. Ya, kita masuk pada muka surat 87 yang ke-6. Ya, yang ke-6 iaitu rukun iman yang ke-6. Ma'rifat kepada qada dan qadar ataupun takdir. Saya sebut hari itu yang ma'rifat tu maknanya mengetahui. Jangan kaitan ma'rifat, hakikat ma'rifat Ismail Lepak tu, itu tak ada kena-mengena. Itu lain bercerita. Ini ma'rifat dalam erti kata kita mengetahui, memahami, mengimani semua rukun-rukun iman. Daripada yang pertama, beriman pada Allah. Kedua, beriman pada malaikat. Ketiga, beriman kepada Rasul. Keempat, beriman pada kitab. Yang kelima, beriman pada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman pada qada dan qadar. Baik. Iaitu makrifat kepada hukum Allah dan takdirnya. Bahawa Allah SWT adalah pengatur segala perkara yang berlaku dan terjadi di dalam dunia ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri. Bila sebut qada dan qadar, qada itu ketetapan. Qadar itu perlaksanaan. Qada itu dah termaktub di Lauh Mahfuz. Contoh Ahmad, ya,
ditakdirkan, ditetapkan bahawa pada hari ini, pada hari Rabu 21 Jun 2023, pada waktu maghrib akan berada di Surah Haji Maksum, solat berjemaah, kemudian dia dengan kuliah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, segala perkara yang kita lakukan di dunia ini semuanya sudah termaktub. Ya. Tinggal sampai masanya berlaku, itulah qadar, pelaksanaan. Sebelum itu baru penetapan di Lauh Mahfuz. Sampai masanya berlakulah ketetapan tersebut. Jadi qada dan qadar. Dan ketetapan ini tuan-tuan, ada ketetapan yang tidak boleh diubah dan ada ketetapan yang boleh diubah. Contoh, ketetapan semua manusia akan mati. Tidak ada manusia yang tak akan mati. Semua akan mati. Dah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Pasti akan mati. Cuma yang boleh berlaku perubahan tentang bila masanya dia mati, bagaimana cara dia mati, mungkin boleh berubah. Asbab kerana doa, usaha, ikhtiar, yang mana mungkin Allah makbulkan doa kita untuk panjangkan umur, ya. Tawil umri, doa hari umur panjang, Allah makbulkan. Kemungkinan umur yang berlaku atas kita itu selepas dimakbulkan, ataupun mungkin itu yang dah ditetapkan, kita pun tak tahu. Wallahu alam. Sebab ini kerja Allah Ta'ala, benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak, sama ada dah berlaku perubahan atas makbulnya doa kita, ataupun itu yang sebenarnya yang ditetapkan, kita pun tak tahu. Yang penting, apa saja kita buat, kita kena bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita mahukan perkara lain, jadinya lain. Yang jadi itu kita tak mahu, tapi itu juga berlaku. Tidak semua perkara yang kita suka sebenarnya baik untuk kita, belum tentu. Dan belum tentu lagi perkara yang buruk pada kita, dia semestinya memang buruk pada kita. Kita tidak tahu perkara sebaliknya. Barangkali yang buruk itulah sebenarnya baik untuk kita, dan yang kita nampak baik itu sebenarnya buruk untuk kita. Allah lebih mengetahui. Ya. Jadi kita usaha yang terbaik. Mungkin itulah yang Allah telah tentukan. Kan la yuradul qada'u illa bidu'a. Tidak tertolak. Ya. Takdir itu, qada' tu, melainkan dengan berdoa. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. InsyaAllah Allah makbulkan. Begitu juga ada hadis yang mengatakan dengan kita banyak bersedekah, InsyaAllah itu satu cara untuk memanjangkan umur kita. Jadi dengan kita banyak sedekah-sedekah, badan kita pun sehat, Allah bagi rezeki umur yang panjang. Mungkin asalnya 80, jadi 90, kita tak tahu. Mungkin 90 itu memang ketetapan yang sebenar, kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Apapun sebenarnya itu dikatakan ada ketetapan yang tidak boleh berubah dan ada ketetapan yang boleh berubah. Kesemuanya adalah berjalan sesuai dan selaras dengan kehendak yang direncanakan Allah, mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam alam ini. Semua peraturan itu daripada Allah Ta'ala. Dia lebih mengetahui. Dan kita kena yakin apa yang disusun untuk kita itu yang terbaik dan tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Apa yang Allah jadikan kepada kita illa bil haqq, melainkan dengan kebenaran. Itu yang kita selalu sebut. Kita tak tahu apa hikmah di sebalik. Setiap kali berlaku benda yang kita rasa tidak baik, berlaku musibah, kita redha dan sabar sebab kita tak tahu apa hikmah di sebalik. Maknanya kita kena sentiasa redha dan sabar terhadap musibah dan syukur bila mana kita dapat apa yang kita mahukan. Sehubungan dengan ini,
Iman adalah khusus mempercayai perkara-perkara batin yang tertakluk dengan perbuatan hati. Ya, iman banyak benda-benda berkaitan dengan kepercayaan hati. Daripada pertama, percaya pada Allah Ta'ala. Yakin, percaya. Tak nampak pun. Tak ada siapa pun yang nampak bagaimana Allah Ta'ala itu zatnya. Tidak ada yang nampak. Benda ghaibiyat, benda sam'iyat, benda yang tak nampak. Tapi kita yakin. Iman. Yang kedua, beriman pada malaikat. Malaikat pun kita tak nampak. Tapi kita beriman. Beriman kepada Rasul. Dia sebenarnya kitab yang 40 Rasul. Ya. Tak apalah. Rasul kita pun tak nampak. Mungkin hanya sebahagian mereka yang hidup zamannya saja yang nampak Rasul. Nabi dan Rasul. Keempat, kitab-kitab. Kitab pun kita mungkin nampaklah. Al-Quran. Ya. Yang ada di depan kita, mushaf Al-Quran. Ini pun telah berlaku. Ya. Kalau ikut wahyu asalnya tidaklah begini. Tapi ini sekadar untuk memudahkan kita baca. Kalau ikut resam Utsman yang asal tuan-tuan, yang 4 resam yang pertama ditulis, dia tidak ada baris, tidak ada titik, tidak ada gigi. Tuan-tuan bayangkan macam nak mengaji. Kalau shin tu lurus saja, tak ada titik, tak ada gigi, tak ada baris. Itu masa mula-mula Quran dibuat. Macam mana nak buat? Macam mana nak baca? Ya? Apa? Penambahbaikan untuk memudahkan kita baca. Ya? Sampailah ni Quran dah macam-macam. Dengan warna-warni. Ya? Dengan Quran waqaf ibtidak. Kat mana nak berhenti, kat mana nak terus. Memudahkan kita. Itu pun kadang tak boleh baca lagi. Ya? Itu pun masih tak boleh baca. Duk dihafal dia punya warna. Hijau, kol-kolah, merah, panjang. Payah nak hafal warna. Sebab nak baca betul. Kena mengaji lah. Ya? Kena mengaji. Ya, cari guru-guru untuk kita bertalaki membentulkan bacaan Al-Quran kita. Ada yang berkata, Ustaz, Rasam Utsman ni susah lah. Kena belajar lah. Kena belajar. Sebab Rasam Utsman ni adalah tulisannya resmi. Bukan tulisan Quran Majid. Ya? Quran yang tulisan tu dia memudahkan. Tetapi tidak tepat. Seperti mana Rasam Utsman. Ya? Ada yang bercakap tu kadang-kadang dia kata apa? Barisnya macam lain. Bunyinya macam lain. Ya? Tak boleh nak kenal bentuk-bentuk Rasam Utsman. Tentang kenapa ada nun yang tak ada tanda mati. Kosong aja. Ya, tak ada tanda mati. Mana kita kena selalu baca dan belajar, insya-Allah kita akan tahu. Ya. Dan yang kelima, beriman pada hari akhirat juga tak nampak dan belum pun berlaku. Siapa yang boleh cerita tentang hari kiamat? Benda yang belum berlaku dan tak nampak. Tapi kita tetap yakin. Adanya titian siratnya, mahsyarnya, syurga nerakanya. Kita tetap yakin. Walaupun kita tak nampak dan belum lagi berlaku. Semuanya yakin atas iman. Kalau kita kata nak percaya atas akal, memang banyak perkara-perkara iman ini tak masuk akal. Dan kita mungkin takkan percaya. Kalau semua nak dikira ikut logik akal. Sebab orang sekarang ni kan suka guna akal. Tak logik pun, tak logik, tak masuk akal. Kita kaji. Semua nak dikaji. Guna apa? Guna saintifik. Benda-benda saintifik bolehlah guru buat dekat amal sains. Ambil penunu Bunsen, ambil api ke, ambil cecair kimia, bolehlah kaji. Tapi benda kiamat, benda akhirat, benda alam barzakh, macam nak kaji? Dalam bentuk sains? Tak boleh. Siap ada yang kadang masuk kubur, tanam, nak rekod apa yang dia dapat. Dulu lah dalam 5 jam, 10 jam. Ada kat YouTube tu. Tonton tengok. Tapi apa yang berlaku? Runtuh tanahnya pun ada. Ada yang hujan lebat, bocor. Kelang kabut orang kat dalam tu.
rasa macam nak mati betul. Nak sangat mati, mati main-main, hampir dia mati betul-betul. Ya. Dan yang keenam, qada dan qadar. Maka semua perkara-perkara ini memerlukan iman dan keyakinan. Dengan sebab itulah apabila malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai seorang Arab Badui bertanya tentang iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Percayalah engkau kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan takdir baik dan jahatnya. Saya lebih suka jahat tu tukar pada takdir buruk. Ya, takdir baik dan buruk. Buruk tu benda yang subjektif, kita nampak buruk, tapi mungkin pada Allah ada hikmahnya. Tapi benda jahat ni benda macam kita buat benda jahat. Contoh kalau kita ditiba kemalangan, itu malapetaka itu benda buruk, bukan benda jahat. Allah takdirkan benda yang buruk, kemalangan, kebakaran, kecurian. Ya. Dari segi bahasa lah, bahasa pada saya yang sesuai, yang lebih molek, kita kata takdir baik dan takdir buruk, bukan takdir jahat. Ya. Takut penerimaan kita salah bila sebut jahat tu. Ya. Oh, ni takdir Allah lah ni. Kenapa engkau jadi penyamun? Allah dah takdir aku jadi penyamun, nak macam mana? Aku jadi penyamun, perompak. Ini semua sebab takdir Allah Ta'ala ni. Dah salahkan takdir pula. Sebab dia baca ni, takdir buruk, takdir baik dan takdir jahat. Dia salah guna pula. Jadi takdir baik dan takdir buruk. Jahat itu daripada kita sendiri. Kita ada pilihan. Allah dah beri kita untuk lakukan pilihan. Bila pisau di tangan kita, maka usaha ikhtiar kita sendiri. Ya? Dan kita bertanggungjawab atas usaha ikhtiar kita. Kalau pisau itu kita gunakan untuk potong sayur, dapat kita makan tom yum. Tapi kalau pisau itu kita gunakan untuk membunuh orang, maka kita telah membuat dosa dan kita bertanggungjawab atas dosa tersebut. Bukan salah takdir sebab kita jadi jahat. Ya, itu kena ingat. Ya, jadi itu yang Nabi sebut. Ya, sebenarnya hadis ni panjang ya tuan-tuan. Hadis yang Nabi jawab ni ketika Jibril menyerupai seorang Arab Badui bertanya tentang iman ni, satu hadis yang panjang. Ada dalam kitab Masihkah hadis, ya. Hadis yang panjang, Nabi cerita tentang iman, Islam, ihsan dan tanda kiamat. Ya. Mula tanya bila kiamat, kemudian dia tanya tanda-tanda kiamat. Hadis yang panjang, ya. Ketika itu Jibril datang berjumpa Nabi, Nabi sedang buat halaqah. Ya, berbincang, ya, berdiskus. Datang malaikat Jibril menyerupai seorang pemuda Badui dalam keadaan bersih. Pakaiannya bersih, rambutnya kilat. Tidak menampakkan seperti seorang musafir. Sedangkan sahabat-sahabat tak kenal. Biasanya kalau tak kenal tu musafir lah kan. Ini tak, bila sahabat tak kenal siapa yang datang ni. Tengok macam orang jauh tak kenal, tapi gaya-gayanya macam orang dekat. Kalau orang jauh mesti ada bawa barang-barang. Kalau kita sekarang ni kalau datang orang jauh, datang bawa kereta, nampak barangnya banyak, beg-begnya, baju gantung-gantung. Kita tengok tak pernah nampak, plate pun plate bukan Selangor. Kita dah boleh mengandaikan, ini orang luar datang untuk solat. Tapi kalau orang setempatan datang jalan kaki je, muka pun kita kenal, oh ini orang sini, hari-hari nampak. Tapi ini sahabat pun tak kenal. Nak kata orang jauh, tak nampak gaya macam jauh. Nak kata dekat, tapi tak kenal. Itulah ya, Jibril datang berbicara dengan Nabi dan sebenarnya nak mengajar kepada sahabat tentang apa itu iman, Islam, ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
menghuraikan bahawa iman itu adalah tertakluk di bawah 6 perkara tersebut yang menjadi rukun iman dan juga menjadi asas agama Islam. Tidak beriman bagi mereka yang tidak Islam dan tidak Islam bagi mereka yang tidak beriman. Ini dua benda yang berkait. Islam dan iman ini berkait. Tidak beriman kalau orang itu tak Islam, dan dia tak Islam kalau tak beriman. Ya, mesti kena dua-dua. Kalau dia menjadi orang beriman tapi berdosa, dia orang Islam yang beriman, cuma dia orang Muslim mukmin yang derhaka, yang mungkin tinggalkan solat, tak puasa, buat jahat, tapi dia masih beriman dan beragama Islam, cuma dia berdosa. Itu disebut orang mukmin yang derhaka, yang berbuat dosa. Selagi dia masih ada yakin dalam dirinya tentang rukun iman, rukun Islam, dia masih orang Islam yang beriman, cuma dia melakukan dosa besar. Dengan arti kata lain, iman dan Islam tidak berasingan, tidak boleh dipisahkan. Kalau P. Ramlee kata, tidak boleh dipisahkan antara irama dan lagu. Kalau lagu tak ada irama, apa jadinya? Betul tak, Tuan? Lagu tak ada irama, jadi lagu cakap je lah. Tak ada iramanya, irama tu kan yang mencantikkan. Jadi kalau tak ada lagu, tak ada iramanya, jadi macam lagu sekarang lah, lagu bercakap. Kan sekarang lagu sekarang kan memang macam tu kan. Itu kadang-kadang ayah saya pantang betul bila dengar lagu macam ni. Bila pasang lagu sekarang, oh, tapi cakap jauh lah ya, boleh ya. Oh, pola aku gi. Kok ngomong, genah ngomong, arek nyanyi yo nyanyi ki ngomong. Menak temu saya ki nyanyi ni kok ngomong. Ngger ngomong kape wong bodoh iso. Nyanyi tu nyanyilah macam SM Salim tu dengan lingguk-lingguknya. Itu baru nyanyi. Ini dia bercakap. Bercakap semua orang boleh bercakap. Apa susahnya? Tak ada seninya. Itu kata orang tua lah. Tapi orang muda sekarang suka lagu begitu. Dah zamannya. Tu ada irama. Pada saya tu lagu tak ada irama lah. Sebab bercakap je, mana iramanya? Hanya seni kata saja. Iman dan Islam tidak boleh dipisahkan. Ya. Di mana iman adalah menjadi syarat untuk sah Islam. Dengan sebab itulah iman tadi terbahagi kepada dua, iaitu iman kamil, iman yang sempurna, dan iman naqis, iman yang kurang. Ya. Bila kita orang Islam yang beriman, ya, selagi kita percaya rukun iman yang 6, percaya rukun Islam yang 5, kita tetap masih orang Islam yang beriman. Walaupun mungkin iman kita tu nipis, masih banyak buat lagi dosa, masih tinggalkan solat lagi, tak nak puasa dan macam-macam lagi, tapi tetap masih iman dan Islam, cuma dia dah kurang. Disebut naqis, ya, dah kurang. Sedangkan kita mau iman yang kamil, iman yang sempurna. Ya. Dan kalau mengikut ini secara umumnya, iman tu dua sebab, satu yang atas, yang kamil, satu yang dah kurang. Baik, sebenarnya iman ini terbagi kepada 4, tuan-tuan. Ya, saya nak kongsi. Ini tak ada dalam buku ya, ini saya tambah. Mungkin tuan-tuan boleh dengar. Kalau nak catatlah kat mana-mana. Bila sebut iman, dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, yes, memang iman kita mula pada bawah lah, ya. Daripada yang bawah, iman yang tak sempurna sampai nanti iman yang kamil, yang sempurna. Kita 1, 2, 3, 4. Pertama ialah iman orang munafik. Ini yang paling bawah. Iman orang munafik. Nampak macam beriman. Yang ini lagi bahaya. Dia macam beriman, tetapi sebenarnya tidak beriman. Itu disebut ini iman yang paling bawah. Yang mana hanya membenarkan lisan mereka tanpa diyakini dengan hati. Akan tetapi iman mereka hanya berguna untuk dunia
menjaga darah dan harta mereka. Sedangkan di akhirat besok, mereka di tempat neraka yang paling bawah. Ini orang munafik. Di depan kita dia beriman. Di depan kita dia Islam. Masya Allah. Ada lebih hebat daripada kita. Tapi di belakang dialah sebenarnya penghancur Islam. Dia hanya menyamar saja. Dia nampak saja iman, tapi di belakangnya dia adalah kufur. Ini yang bahaya, tuan-tuan. Lebih baik dia terus memang jadi kufur. Kita nampak dia tak Islam, jelas. Ini yang kalau depan kita Islam, belakang bukan Islam. Ini yang bahaya ni. Yang sangat-sangat bahaya. Inilah yang menjadi perosak. Mungkin menjadi ejen-ejen daripada mana-mana. Lalu masuk ke dalam kalangan orang Islam. Dia sama-sama jadi orang Islam. Tetapi pada masa yang sama, dia itu sebenarnya memberi maklumat kepada musuh Islam. Sebab dia sebenarnya adalah ejen musuh Islam. Cuma dia menyamar menjadi Islam. Ni orang-orang munafik. Bahaya, tuan-tuan. Ya. Maka dikatakan, di dunia dia hanya untuk menyelamatkan diri, darah, harta, dan kekayaan. Sedangkan di akhirat besok, mereka lah di neraka yang paling bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, iman orang mukmin atau orang awam. Kita ni lah. Kita boleh peringkat yang kedua. Orang awam ni, orang mukmin secara puratanya beginilah. Macam mana? Mereka meyakini dengan hati, membenarkan dengan lisan. Akan tetapi mereka tidak berakhlak dengan kehendak iman. Mereka tidak melakukan apa yang Allah tentukan. Kadang buat, kadang tidak. Ya. Mereka masih takut dan berharap selain daripada Allah Ta'ala. Dan mereka berani untuk mengingkari perintah Allah Ta'ala. Ini iman orang awam. Iman kita ni lah. Maksudnya kadang-kadang kita beri waktu elok lah. Alhamdulillah pergi dengan kuliah, dengan jemaah. Satu ketika besoknya sembahyang pun tinggal. Tak apalah, malas lah nak sembahyang. Hari tu sembahyang sebab ramai orang, tak sembahyang segan pula. Dia masih beriman, tapi pada masa yang sama dia masih langgar perintah Allah Ta'ala. Dia masih berislam lagi, tapi pada masa yang sama dia masih takut selain pada Allah Ta'ala. Takut dengan orang lain. Dengan Allah tak takut pula, buat dosa lagi. Ini iman orang awam yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang turunnya tu lebih lama daripada naiknya. Dia naik sekejap je. Baiknya sehari 2 hari je. Tapi dia punya malasnya sebulan 2 bulan. Lama dia jauh daripada agama. Bila sedar balik sekejap je. Seminggu. Nanti hilang balik, hanyut lagi. Ya, lebih banyak hanyut daripada sedar. Ni iman orang awam. Kita ni lah sama-sama. Ya. Ketiga, iman muqarrabin atau al-khawwas. Iaitu mereka yang dah sibukkan diri untuk menghadirkan akidah, keyakinan dalam diri dia. Ini memang orang-orang yang taqarrub, dekat dengan Allah Ta'ala. Jiwa dia memang sentiasa nak dekat dengan Allah Ta'ala. Perbaiki. Sentiasa merasa diri ini lemah, banyak kelemahan. Semakin dia beribadat, semakin rasa kurang. Semakin dia belajar agama, semakin rasa dia jahil. Ini orang-orang yang muqarrabin. Iman yang dia cuba nak tingkatkan setiap masa dan dia dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang begini dia akan terus istiqomah, usaha untuk memperbaiki diri. Sehingga keimanan mereka bersatu dengan diri mereka. Mata hati mereka seolah-olah memandang semua ini ketentuan azali. Ya. Mereka tidak minta tolong pada selain pada Allah Ta'ala. Tidak takut selain hanya pada Allah Ta'ala. Maknanya apa saja dia memang yakin penuh bertawakal pada Allah Ta'ala. Ini dah iman yang muqarrabin, dekat dengan Allah Ta'ala. Ini pun masih
boleh berlaku juga pada orang awam yang cuba untuk mujahadah, ya. Daripada orang awam, iman yang tadi iman mukmin yang awam boleh menuju kepada iman muqarrabin. Tapi kena usaha lebih lah. Kena kita mujahadah, usaha betul-betul untuk sampai ke arah itu. Ha. Jangan kita kata, oh ini kita kedua je, tak boleh yang ketiga. Boleh tuan-tuan. Kita boleh usahakan kalau kita mahu. Cuma dalam kita nak berusaha ke arah lebih baik, itulah dugaan, cabaran, gangguan nafsu kita banyak. Betul tak tuan-tuan? Banyak gangguan. Nak cuba jadi baik, kadang orang-orang, alah macam bagus-bagus sangat. Kena perli-perli sikit, kita pun dah segan pula. Alamak, betul juga. Malu pula orang sindir-sindir. Ya? Kita ajak orang baik sikit, yelah kau tu lah baik, ahli syurga, kita semua ahli neraka. Dah kita pun, Allah. Kita jadi lemah. Pada itu semua tu gangguan saja sebenarnya. Kita kalau nak buat terus benda yang baik, jangan terganggu dengan gangguan-gangguan kata-kata yang melemahkan. Anggap itu sebagai suara-suara sumbang aja. Yang buat ambil tak kisah sajalah. Tapi kita sebab suka ambil kisah, suka ambil hati. Tu jadi tak jadi tu. Nak cakap sikit pun nanti dikata kita ni macam bagus-bagus. Lah biarlah. Kita lalu depan orang, azan kan, azan. Allahu Akbar. Kita pun jalan. Tengok kawan-kawan kat lepak lagi tepi jalan tu. Kita berbahagia. Nak cakap pun tak. Kan cakap dia kata, kau macam bagus-bagus. Kau nak pergi suruh pergilah. Kubur lain-lain. Kau mati, aku mati, kubur lain-lain. Apa nak kisah sangat? Kau kan ahli syurga, kita ahli neraka. Nak cakap takut dia kata begitu pula. Bila kita terus buat tak tahu, dia orang cakap lain. Pergi tak ajak kita ke? Nak masuk syurga seorang-seorang ke? Ajaklah kita kat sini. Dah. Itu kadang kita ni. Bila kita nak cakap takut, kita fikir yang negatif. Padahal mereka sebenarnya menunggu diajak sebenarnya. Kita dah lama tak pergi surau, nak pergi segan. Ajaklah kita orang patut-patutnya. Jadi itulah. Itu semua cabaran-cabaran. Untuk kita taqarrub ilallah. Dekatkan diri pada Allah SWT. Itu yang ketiga. Dan yang tertinggi sekali. Disebut iman kamil. Itu yang sebut tadi. Iman kamil yang sempurna. Itu yang paling tinggi semuanya. Apa dia iman kamil? Saya ambil sebenarnya ni daripada pendapat yang kita baca ni, saya ambil daripada pendapat Syekh Amin Al-Qurdi daripada kitab Tanwirul Qulub, yang disebut tadi tentang iman munafik, kedua iman orang mukmin atau orang awam, ketiga iman muqarrabin atau khawas, iaitu yang dekatkan diri pada Allah Ta'ala, dan yang keempat iman sebut iman kamil. Ini yang paling sempurna. Macam mana dia kata? Sehingga tenggelam diriku dalam lautan keesaan Allah Ta'ala hingga aku dah tak nampak yang lain. Ini dah peringkat macam jadi ahli sufi lah memang. Orang yang dah tak nampak dunia, dah fana dengan dunia. Ahli sufi dulu, dia fanaknya dengan dunia ni sehingga kadang-kadang keluar kata-kata yang kadang-kadang orang lihat dia macam sesat. Kita pernah dengar orang-orang sufi berkata, diriku bersama Tuhan. Tuhan ada dalam jubah poketku. Kadang-kadang seolah macam wahdatul wujud pula. Diri dia bersatu dengan Tuhan. Sebenarnya benda-benda ni ketika zaman-zaman sufi dulu tengah berkembang, sebenarnya mereka nak menunjukkan bahawa fanaknya dunia ini sehingga mereka merasakan bahawa diri dia dengan Allah Ta'ala tu dekat sangat. Dah bersatu. Dia tak nampak lain dah. Dia tak kisah dah apa yang berlaku di dunia ni. Sampai ke tahap itu. Itu yang iman yang kamil, yang paling sempurna. Nah yang ini yang susah nak capai yang ini. Memang susah. Sebab kita dah apa saja Allah. Apa saja Allah. Kita ni jauh lagi tuan-tuan. Nak sebut Allah, Allah susah. Sekejap boleh lah lepas sembahyang.
Subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, 10 minit, 5 minit boleh lah. Tapi boleh sepanjang masa. Tak juga, tak boleh. Tak surah je, keluar, naik motor, naik kereta. Ah, dah lagu BPR. Lagu-lagu ekspedisi. Biasalah kan dunia kita. Dah hilang dah dia zikir-zikir tu. Bukan tuan-tuan, saya sendiri pun sama. Kita ni dalam proses nak taqarrub, nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jauh lagi nak sampai ke tahap kamil ini yang dah sebati, memang jauh. Tu dah sukar lah. Tu memang dah bersatu diri dia dengan Tuhan itu seolah-olah bersatu. Tapi orang salah anggap dia kufur, syirik. Tapi sebenarnya dia nak mengatakan dia sangat fana dengan dunia ini, dah tak nampak apa pun. Dirinya hanya Allah, Allah, Allah. Ya? Orang-orang begini, ahli-ahli sufi begini, itu yang bila dia tidur pun, napasnya pun Allah, Allah. Tidur berjam-jam bunyi Allah. Kita macam-macam bunyi. Dia tidur tak sedar pun tetap Allah, Allah. Dengkurnya. Ya? Ketika nazak, dah tak sedar pun Allah, Allah. Tu orang yang betul-betul dia dah melekat dengan zikirnya, begitulah nak katalah. Ya. Mudah-mudahan kita sampai ke arah itu juga. Mudah-mudahan ya kita sama-sama usaha untuk capai ke arah tersebut. Memang sukar, tapi insya-Allah boleh diusahakan. Kalau benar-benar kita nak taqarrub atau dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cukup, masa sudah habis. Tak sempat nak baca ayat Quran bawah tu, surah Hujurat, kita akan sambung. Surah Al-Hujurat tu pun ada sedikit dia punya keterangannya. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Jadi saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله